Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam hormat untuk semua kepada kawan-kawan dan peminat-peminat channel Dewasa Kira. Okey, hari ini kita akan sambung tutorial yang keempat bagi tajuk EduPage. Siapa yang terlepas apa itu EduPage, apa EduPage boleh buat, mungkin boleh tengok ke video-video yang sebelumnya, iaitu EduPage tutorial 1, tutorial 2 dan tutorial 3. Pengenalan tentang EduPage, how to set up, kita buat laman web sekolah dalam EduPage, dan kita hantar message dalam EduPage. Hari ini kita akan belajar hampir kepada PBD, iaitu sebelum PBD kita nak set up grade dulu. Lepas set up grade, kita dah boleh buat PBD. Okey, data transit di dalam EduPage. So, dengar intro dulu. Okey, kembali. Seperti biasa, jika anda belum lagi register atau subscribe channel ni, boleh subscribe sekarang dan wawarkan kepada kawan-kawan yang lain. Boleh komen kalau ada apa-apa tambahan maklumat, kalau ada nak cadangkan sesuatu. Bagi kawan-kawan ataupun subscriber yang setia melihat channel ini, alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Saya akan teruskan tentang konten-konten menarik kalau boleh. Okey, hari ini kita nak hampir sampai ke objektif kita, iaitu nak buat data transit dalam PBD. Tapi sebelum tu, satu langkah awal, iaitu kita kena set up grade ikut kita punya assessment, iaitu band tahap 1 sampai tahap 6 kan. Okey, macam mana kita nak buat? Kita pergi ke grade. Okey, sebelum tu boleh tak kalau saya bukakan Bandit. Saya selalu guna ini untuk menconteng. Okey, ni dia. Conteng ni pun. Okey. Okey. Sebelum sampai ke grade, sebelum sampai ke PBD data transit, kita nak kena set up grade dulu. Okey. Set up grade dia. Okey, kalau anda dapat lihat kat sini adalah untuk kita setting grade ikut kita punya kita punya pemarkahan atau kita punya assessment yang ditetapkan dalam PBD, iaitu tahap pencapaian kan. Kita tekan grade. Okey, grade kat situ. Kemudian cuba tengok dekat sini, mouse dia ada. Kita pergi dekat grade book setting. Okey, grade book setting. Okey. Hari ni best case sebab ada conteng. Okay, dekat grade book setting ni, biasanya dia akan keluar macam ni, A, B, C, D, E, F kan. So kita nak buat kita punya sendiri, kita pergi ke custom. Pergi kat custom, kita boleh buat sendiri. Okay. Dan sini kita ubah daripada rendah ke tinggi. Okay. 1, kita type 1, 2, ikut tahap pencapaian kita, 1, 2 sampai 6. Yang 1 value dia 1 lah, yang 6 value dia 6. Okey, dan kita tulis bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh, tak ada masalah. Kita tulis apa dia description. 1 sangat rendah atau sangat minimum, 2 minimum, 3 average sampai berikutnya. Bila kita dah habis tulis custom ni untuk grade, kita save change, baru kita boleh buat data transit untuk PBD. Okey. Okay. So dah settle Okay. Ini adalah contoh. Okey, kalau nak dah lepas, ini adalah contoh kelas-kelas yang ada buat PBD. Markah-markah dia nampak. Dia ada second half, dan dia ada first half, dia ada second half. Itu dia. Dan ini average dia lah. Okey, untuk nak lihat semua, jap kita padam ni. Padam yang kita dah conteng ni. Okey. Kita pergi ke contoh grade. Kita tengok tahun yang saya ajar tahun 6, tahun 5, 6 Maris katakan. Subjek, kita pergi pilih TMK. Okey. First year dulu yang kita buat. Okey, nampak? Kita dah buat ada
band 4, hampir semua dapat band 4. So average dia berapa, total dia berapa. Okay. Now kita nak buat PBD data transit. Okay. Contohnya kita ambil tahun, katalah tahun 3. Tahun 3 belum ada lagi. Okay. Now tahun 3 kosong. Kita ambil first year, contoh first year dah lepas. Bagaimana nak buat? First kali ialah kita klik kepada assignment. Okay, dalam handphone pun sama. Klik pada assignment. Okay. Kita namakan assignment ni adalah untuk kita punya apa kita nak taksir budak. Mesti tulis ikut DSKP. Kalau guru-guru di bahasa di Malaysia dia pakai DSKP kan. So mungkin tulis DSKP. So pentaksirannya ialah tajuk ni adalah tajuk panjang untuk DSKP. Contohnya kalau RBT tak ada kan, tak apa. Kita ini untuk tujuan latihan je So katalah menamakan alatan, katalah ini DSKP-nya alatan komputer atau alatan tak bagi, panggil komponen komputer. Okey, itu nama panjang. So untuk short dia kita letak nama-nama. Pergi katalah ujian 1, U1. Ataupun kita nak namakan PBD1 pun boleh. PBD1 pun tak kisah. Okey, kita pilih tadi kita pilih grade sebab kita buat tadi dalam bentuk grade. So kalau pilih point dia ada 1 2 3 sebab kita dah buat grade tadi. So kita pilih grade. Weightage ni tengok kepada kita punya, sebab kita guru, kita lah professional judgement dia. So adakah ini terlalu rendah untuk, kalau weightage ni nak bagi kosong ke 0.5 ke macam ni, 0.25 ke very low, atau separuh dari weightage nya 0.5 pemberatan atau standard. Okay. So kalau katalah ini adalah ujian awal, kita nak test dulu, kita bagi 0.5, hanya separuh daripada weightage yang sebenar. Okay. Date, katalah hari ni date dia, kita pilih date hari ni dan kita save. So nampak dia ada PBD1 0.5. Okay. So untuk buat PBD di kelas, anda hanya perlu guna handphone yang kita dah tunjuk dalam tutorial 3 hari tu, tak silap tutorial 3 kot. Yang mana buka handphone, dah ada dalam ni, dah ada kita punya apa? Kita punya EduPage kan? Kita punya EduPage dah dalam ni, dan kita pilih murid, tekan EduPage. Kita pilih muridnya. Okey, saya tak apa. Untuk you all, saya akan buka untuk tunjuk dekat handphone macam mana. Okey. Kalau tak tunjuk sekarang tak faham kan? Okey kan. So kita tunjuk sekejap Kita buka ni. Untuk anda special kita bagi kasih anda betul-betul faham bagaimana ia dibuat. Okey, dah. Okey, tunggu sekejap. Dia tengah buat. Okey, ini semua nampak Tengok tahun 3, kita kena bulatkan bagi nampak. Tahun 3 tak apalah. Tahun 3 RBT first half. Contohnya ini first half. Kita buka EduPage. Kita pergi kepada tahun 3 tak ngajar lah. Tak apa, kita pergi kepada ujian, tengok grade. Okey, cuba perhatikan di dalam sini, kalau boleh nampak, di dalam sini tahun 3 sini ada. Tahun 3 ada sini, ada tahun 3 apa 3 excellent. 3 excellent sebenarnya saya tak mengajar, tapi saya nak tunjuk contoh je. Boleh tak masuk? Katalah ini. Nampak tak RBT? Ganggu sikit dengan marking ni. Okey, RBT tahun 3. Sebenarnya tahun 3 tak ada RBT, tapi saya nak tunjuk kepada anda bagaimana. So klik RBT tahun 3. Okey. Nampak tak dekat sini ada add and edit grade. Okey. So kita ingat ada PBD1 kan? Klik situ. Okey. Yang ini yang belum dibuat. Okey, yang satu belum dibuat. Okey. Kita klik sini pun boleh. Ini okey. Perasan tak? Ini adalah second half. So kita pilih first half tadi. Ini dia first half kan? Kita pilih first half. Okey.
Nampak tak? Menamakan komponen komputer. Yang ini PBD1 ni menamakan komponen komputer 0.5 pemberatan dia. Ni dekat handphone. Kita bawa handphone masuk kelas, just catat markah siapa yang tengah buat PBD. Contoh sekarang macam ni. Okey, ini nama muridnya dekat handphone kita. Masuk dalam kelas, katalah kita tengah bersoal jawab dengan budak, kita tengah mengajar, nampak tak? Kita punya markah atau kita punya grade dah keluar. Sebab kita setting grade tadi kan. So 1 2 3 4 5. Kita tengah mengajar budak murid yang bernama Muhammad Adam ni, Muhammad Al-Wafi ni, dia dapat menjawab dengan baik, menerangkan. Kita rasa kita memang budak ni boleh bagi 3 lah, band 3. Terus letak band 3. Nampak? Dah ada band 3. Ini belum ada dekat sini, belum ada lagi sebab kita belum save. Okey, kita belum tekan save di sini. So kita pun mengajar murid, ada seorang lagi murid, kita cari murid lagi. Atau ada seorang lagi murid yang ni pula dia kurang lah sikit, dia dapat 2 contohnya. Okey, dah habis, kita save. Kita save dah, settle. Okey, itu je yang kita buat dalam kelas. Bila masa PBD, bila masa kan, masuk dalam kelas, catat je, tak payah susah payah. Buatlah, nak buat lakonan ke, nak buat kuis ke, nak buat soal jawab ke, tak kisah. EduPage bawa ke mana-mana, tengah padang, di kantin, di mana saja, asalkan ada internet, EduPage boleh dibuat untuk data transit. Catat saja. Okey, kita tengok sini, refresh data ni, tengok keluar tak 2 orang nama. Sini nampak dah keluar. So untuk pertama kali dia dapat 3 dan 2. Okey, so 3 dan 2 ni adalah markah first time. Kalau ada pembetulan, boleh dibetulkan di sini, jangan risau. Okey, betulkan, klik di sini pun boleh, klik dekat handphone pun boleh, ataupun kita nak masukkan maklumat baru, maksudnya ujian kedua. Ujian kedua, katalah murid ni berjaya meningkatkan, sebab PBD kan berterusan, holistik, berjaya meningkatkan markah dia, kita bagi dia 4 pula contohnya, kan, dia dapat. So save. So nampak 23 bulan 11 dia, dan ini pun 23 bulan 11. Sepatutnya tarikh lain-lain lah kalau kita buat sebadan-badan, tapi untuk kali ni dia catat markah sini, nampak. Total average dia adalah 3.5. Okey, dia dapat 4. Compute grade dia dapat 4. Okey, katalah, tapi tak mustahil lah murid ni akan turun, tapi saya nak tunjuk contoh kalau lah turun. Okey, dapat 1 murid ni. Murid lain-lain pun boleh buat, tak ada masalah. Klik, dapat 2. Okey, so 1.5 jumlah dia 2. So dia masih still maintain dekat band 2. Nampak? Dengan menggunakan handphone dalam EduPage, kita dah belajar sekarang, dah sampai tahap data transit yang saya inovasikan, yang mendapat Johan tu, dalam tutorial 1 saya kata tadi, saya ceritakan. Inilah dia, data transit menggunakan EduPage. Dalam kelas, di mana-mana, tak ada masalah. Just buat saja. Esok datang, tak perlu risau hilang markah, buat saja, sambung murid lain, tak kisah. Kalau okey, yang bestnya, katalah anda mengajar kelas lain yang sama, takkan nak buat benda ni ulang-ulang kan. Dia boleh buat ulang, duplicate kepada kelas-kelas lain. Contoh dengan cara macam ni. Klik ini dia weightage dia. Kita nak ulang dengan kelas, beberapa kelas yang lain kan, kita tekan ini gambar spana ni. Okay, klik spana. Nampak tak? Copy this assignment, order this assignment, manage this assignment. Okay, copy this assignment, kita klik. So padam ni balik. Ini bukan dia, ini padam. Okay, kita klik lah mana-mana kelas yang kita ajar. Katalah kelas tadi ni kelas 3 excellent kan, katalah kelas 4 betul ni pun kita ajar juga. Klik subjek mana, subjek mana tadi, RBT. Ni RBT ni, klik saja. Klik saja mana-mana subjek yang sama. Okay, yang kita ajar dengan cara, dengan tujuan bukan pemarkahan, tapi assignment ataupun PBD tajuk yang sama. Okay, saya closekan, saya tak nak klik. Okay, faham tak? So dengan sekali buat, boleh duplicate di kelas-kelas yang sama, tajuk PBD yang sama. Sama juga kalau kita nak ada PBD 2, maksudnya tajuk lain lagi, klik saja. Klik baru, letakkan nama, katalah komponen komputer, ujian 1, katakan ujian 1 PBD 2 lah, ujian 1 kan.
PBD2. Bagi kata sekarang ni grade dah ambil, grade weightage dia 1 lah sebab dia ujian. So kita pun save. So dah ada PBD2 ujian 1. Okey. Dan cuba tengok saya tunjuk contoh yang saya dah buat, yang banyak saya buat. Dia tu di, saya tak ingat kelas mana, 5 meranti ke 5 mana, di RBTTMK. Ni pun banyak nampak. Setiap masa kita akan buat tarikh. Tengok, ini 20 bulan 1 lagi saya dah buat. Ni 20 bulan 1 semua sama. Lagi kelas lain cuba tengok kita dah buat 6 Uranus ada tak? 6 Uranus 9 bulan 9 bulan 9, 20 bulan 1, 21 dan sebagainya. Inilah powernya EduPage. Kita boleh buat sebagai data transit dengan menggunakan handphone saja, bawa ke kelas, ke mana saja, malah di luar bilik darjah. Janji ada internet, boleh dicapai. Dan markah ini boleh di-send kepada ibu bapa. Kalau ibu bapa ada peranti, ada install EduPage juga, dia boleh dapat. So, tak ada masalah kan? Boleh cuba. Kalau ada soalan, jangan lupa tulis dekat bawah, komen apa-apa yang patut. Tanya saya cuba jawab kalau saya mampu jawab. Kalau tak tahu, saya minta maaf awal-awal lah kan. Saya pun bukan pandai sangat, cuma nak kongsi saja. Okey? Jangan lupa subscribe jika anda belum subscribe. Jumpa lagi untuk tutorial akan datang. Tajuk ni mungkin bersambung lagi untuk tutorial ke-5, siri 5. Okey? Bye-bye. Assalamualaikum.